Tanah merah, silakan. Terima kasih Datuk Pengerusi kerana memberi saya peluang untuk turut serta dalam perbahasan kali ini. Sebelum saya pergi lebih jauh, lebih lanjut saya ingin menyentuh belanjawan Kementerian Penerangan Komunikasi Kebudayaan. Perlu saya sebutkan di sini bahawa tak kala jumlah pengurusan kementerian ini meningkat daripada tahun ini berjumlah 1,784 juta menjadi 1,801 juta. Untuk tahun hadapan, jumlah yang diperuntukkan untuk pembangunan pulau susut hampir kepada 1,023 juta kepada hanya 573 juta. Umumnya perkara ini sangat membimbangkan. Saya terus kepada butiran di bawah 050000 muka surat 548 berhubung penyiaran ataupun lebih tepat lagi di bawah kepala 050200 iaitu operasi penyiaran. Perlulah saya mendapat kepastian daripada pihak menteri akan kabar berita bahawa RTN semenjak beberapa tahun ini terus membayar royalti ke atas lagu-lagu yang dimainkan sama ada di TV1, TV2 dan semua radio-radio milik RTN hanya sekitar RM1 juta sahaja saban tahun. Bayaran berkenaan seolah-olah dengan izin flat rate. Sedangkan RTN adalah antara badan penyiaran yang paling banyak stesen radio sama ada di peringkat nasional maupun negeri-negeri. Tak kala badan-badan penyiar lain sama ada di bawah media prima ataupun Astro membayar jumlah royalti mengikut kadar berapa lagu-lagu dimainkan. Namun RTM milik kerajaan yang mempunyai bajet yang sedia ada hanya membayar RM1 juta sahaja. Kalau hal ini benar, ia sungguh memalukan. Wajah segera pihak kementerian menimbang semula kadar bayaran royalti tersebut demi mengembalikan hak kepada karyawan muzik kita. Keduanya di bawah tajuk yang sama ialah badan-badan ataupun organisasi pemungut royalti harus dibiarkan melaksanakan tugas mereka secara profesional dan tak perlulah wujudnya ura-ura untuk pihak kerajaan menyatukannya. Ini adalah lamban campur tangan pemerintah kepada badan profesional tersebut. Sedangkan royalti yang sewajarnya dibayar kerajaan pun diabaikan saban tahun. Di bawah kepala 1500 muka surat 551 Istana Budaya, kita ingin mengucapkan tahniah kepada pegawai Istana Budaya kerana bertukar lumus menyusun secara acara sepanjang tahun. Walaupun dengan peningkatan jumlah belanjawan yang tak sampai pun 300,000 tahun hadapan, pada hemat saya jumlah sekitar 28.7 juta itu nampak seakan besar untuk sebuah agensi kerajaan. Namun pihak Istana Budaya sendiri haruslah bijak mencari sumbangan daripada swasta agar mempunyai sumber bantuan kewangan yang mantap apabila beberapa negara jiran kita seperti Singapura dan Indonesia dilihat lebih jauh dalam aktiviti pementasan teater khasnya. Apa yang merisaukan ialah sejak tertubuhnya Istana Budaya lebih sedekat lalu, aktiviti teater di luar seperti Inggeris, Australia, bahkan Singapura sekalipun, kita harus menjedari aktiviti di luar Istana Budaya itu di panggung dan dewan-dewan lain seperti di panggung Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, bahkan di Matik hampir lumpuh berbanding tahun 80-an dan 90-an dahulu. Hal ini tidak pernah terjadi sebelum ini. Datuk Pengerusi, sewajarnya pihak Istana Budaya amnya, kementerian khasnya melihat ini sebagai hal yang menakutkan, kerana yang hendak kita lakukan agak pementasan teater merakyatkan meriah di dewan dan panggung-panggung lain, bukannya hanya tertumpu di Istana Budaya sahaja. Di bawah butiran 17000 berkenaan dengan Balai Seni Lukis Negara. Sebenarnya nama Balai Seni Lukis Negara ini telah ditukar kepada Balai Seni Vizio Negara atau BSVN. Walaupun pada saya nama Balai Seni Lukis Negara itu lebih tepat daripada nama vizionya,
istilah visual meskipun nampak terkini tetapi tidak membawa tradisi seni tampak yang berasaskan kepada lukisan. Saya menyarankan agar nama Balai Seni Lukis Negara seperti di dalam buku Belanjawan 2013 ini dikekalkan berbanding memakai nama Balai Seni Vizio Negara. Di bawah tajuk sama yang keduanya nak saya bangkitkan ialah sewajarnya pihak kerajaan menyediakan grant ataupun dana bantuan khas khususnya kepada pelukis-pelukis muda yang syarat-syarat munasabah dan iaitu pelukis-pelukis muda, dan dana tersebut bolehlah diberikan secara langsung kepada pelukis muda dengan syarat-syarat munasabah seperti mana yang wujud di Amerika, England, Australia, bahkan di Singapura. Sekalipun kita harus menyedari grant kecil sekitar 10,000 ataupun 20,000 adalah munasabah bagi pelukis-pelukis memulakan kerjaya sebagai pelukis kerana mereka tentunya memerlukan masa untuk mencipta nama sebelum dapat mengadakan pameran dan menjual lukisan mereka. Ketiganya di bawah kepala yang sama, saya juga ingin menyarankan agar satu akta hak cipta digubah oleh kementerian agar hak cipta kepada karya-karya seni lukis dilindungi. Sebagai contoh, seorang pelukis yang menjual lukisannya wajar mendapat peratus 20 ataupun 30% sekiranya lukisan beliau dijual kepada pihak ketiga dan seterusnya. Adalah tidak adil kalau pembeli yang membeli lukisan dengan harga RM65 dan 25 tahun kemudian lukisan tersebut dijual dengan harga RM45,000, tetapi pelukis ataupun keluarga mereka tidak mendapat apa-apa. Apa yang saya sebutkan di sini adalah kejadian sebenar dan bukannya rekaan semata-mata. Kalau ada kesedaran kementerian, ada insentif menteri, maka akta melindungi hak cipta pelukis ini bolehlah diselesaikan di dalam tempat kurang daripada setahun. Akhirnya di bawah kepala sama juga saya juga perlu menyebut betapa malangnya apabila di tahun 2012 ini Malaysia, negara kita ini masih gagal mempunyai sebuah pameran yang bertaraf Biennale. Sementara Korea Selatan, Australia bahkan Singapura mula mengorak langkah menganjurkannya bagi 3 tahun sekali. Hal ini pernah saya bangkitkan di dalam Dewan Yang Mulia ini, tetapi jawapan yang diberikan kepada saya hanya soal definisi ataupun mana apa itu Biennale. Tak lebih dan saya kira Dewan Yang Mulia ini bukannya tempat untuk kita diperjelaskan maksud suatu perkataan. Yang pentingnya perlulah gagasan Biennale itu dilaksanakan segera demi menjayakan idea seni sebagai wajah perhubungan antarabangsa. Di bawah butiran 19000 iaitu FINAS, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional, beberapa minggu lalu festival filem Jepun berlangsung di Tokyo yang kini menjadi antara festival filem berprestij di Asia. Adalah yang sangat mendukacitakan apabila sehingga kini festival filem antarabangsa Kuala Lumpur masih gagal menarik perhatian pemain serius di dalam industri filem. Bagi tahun depan kita tidak ada lagi dana bantuan industri seperti mana 200 juta pada tahun ini. Saya ingin menyoal pihak kementerian, daripada 200 juta itu berapakah yang telah diluluskan kepada pembikin filem, serta bolehlah disebutkan setiap syarikat yang mendapat bantuan dana tersebut. Selain itu penting dijelaskan juga nama-nama mana-mana syarikat yang telah menerbitkan filem mereka serta tajuk-tajuknya sekali. Kita tidak mahu permohonan dana itu hanya menjadi saluran kepada pihak tertentu untuk memunggah hak pembikin filem negara kita. Kemudian mereka seakan lari daripada tanggungjawab menerbitkan filem. Juga di bawah tajuk sama, kita tahu penggiat filem daripada penerbit, pengarah, pelakon, penulis skrip bahkan kru tidak dilindungi daripada mendapat royalti. Sekalipun sebuah drama, rancangan TV atau filem diulang tayang di kaca TV, kesemua karyawan yang saya sebut tadi akan melompong saja fungsi. Mungkin atas sebab itulah waris dan keluarga Tan Sri P. Ramlee masih tidak mendapat hak mereka yang sebenarnya. Nasib yang menimpa seniman Agung P. Ramlee di kala hidupnya dan menimpa kewajiban adalah lambang kecuaian kerajaan menguruskan industri hiburan negara. Sudah sampai masanya agar pihak kerajaan merangka dan membentangkan segera undang-undang hak cipta demi membela nasib karya filem kita
Dalam kata mudah, kerajaan bertanggungjawab tidak akan membiarkan karyawan itu tidak mendapat royalti sesen pun, sedangkan batang tubuh dan hasil krediti mereka harus mendatangkan keuntungan kepada segala pihak lain seperti stesen TV. Hak ini juga sebenarnya boleh diusahakan dan diluluskan sekurang-kurangnya daripada setahun sekali. Daripada setahun andainya kerajaan ada kesedaran dan insentif untuk melakukannya. Akhir sekali, di bawah tajuk yang sama, pihak kementerian wajib menyeraikan syarikat-syarikat yang mendapat masa penyiaran di RTN, khasnya di TV. Kita tertanya-tanya berapakah ranking rancangan misalnya Roda-Roda Kota Raya yang sudah dimainkan bertahun-tahun lamanya. Kita tidak tahu kementerian terus memberikan seputar syarikat yang sama untuk menerbitkan rancangan TV. Sedangkan saya difahamkan ratusan syarikat yang mendaftar dengan RTN dan layak tetapi tidak mendapat sekalipun program dengan RTM. Jawapan jelas dan terperinci oleh Menteri adalah diperlukan dalam Dewan Yang Mulia ini. Sekian, terima kasih, Datuk Pengerusi.